Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera kepada anda cikgu-cikgu yang lama dan yang baru, bakal-bakal guru yang sedang praktikal ataupun yang telah pun habis, masih menunggu panggilan daripada kementerian, daripada jabatan yang untuk bertugas sebagai seorang guru. Tahniah saya ucapkan kerana anda live pada hari ini, dan jika anda tidak bersama-sama saya dengan live, mungkin anda sedang menonton secara rakaman. Wa ima apa saja keadaan sekalipun, saya Cikgu Azra sampai bila mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada anda kerana anda merupakan barisan hadapan, terutamanya di mata pelajar-pelajar kita. Dan tak lama lagi, seperti yang anda mungkin sedia maklum, sekolah akan bermula bulan 3 dan bulan 4 ini. So pastinya banyak persiapan ataupun uh, benda yang berlaku dalam pemikiran. Dalam pemikiran ni macam-macam kita fikirkan ya, sebagai persediaan. Dan tambah-tambah lagi hari ini mungkin ada di kalangan anda sebagai seorang guru sedang membuat preparation, sedang membuat persediaan untuk PDPR. Baik, tuan-tuan dan puan, hari ini apa yang saya ingin bicarakan dalam spontan Cikgu Azra sampai bila ni ialah saya ingin menyorot kisah, ya, kisah saya apabila nak masuk kelas yang ala-ala ataupun kononnya dalam anggapan ramai guru, okay, kelas hujung. Dia punya persepsi, dia punya tanggapan awalnya mungkin agak menggerikan. Alamak, kejap lagi tengok jadual ni. Tengok jadual. Alamak, kejap lagi kelas. Hmm, tak apalah, masuk je lah. Tuan-tuan dan perempuan, apabila kita berada di sekolah Waima dengan keadaan pandemik berlaku sekarang ini, mungkin tuan-tuan dan perempuan, cikgu-cikgu yang ada, okay, macam mana aku nak melayan anak-anak murid aku ni yang agak sokol, nakal, ataupun yalah, apabila kita mengajar kat depan, kalau bersemuka, dia buat dek je, kan? Ataupun dia main je, dia tak dengar, terutamanya guru-guru muda yang baru saja posting. Of course, ada perasaan seperti dah lah gemuruh, tak gemuruh lah. Itu yang berlaku. Ya, samalah juga kepada semua guru yang mungkin dah pun veteran, yang dah pun berkhidmat dengan kerajaan Malaysia ataupun peringkat swasta yang agak lama. Of course, setiap yang lama pastilah ada yang baru. Semasa mula-mula dahulu, pelbagai tanggapan dan juga persepsi yang berlaku kepada mereka yang akan menjadi guru. So, jangan takut. Sebab apa? Bayangkan macam ni, tuan-tuan dan perempuan. Cuba bayangkan kita sebagai seorang pelajar dahulu. Of course, kita juga ada perangai-perangai yang agak pelik ataupun perangai yang boleh mengakibatkan ataupun membuatkan guru kita mungkin kecil hati sikit. So itulah kita dulu. Bandingkan, kalau dibandingkan sekarang, kita sekarang ni bergelar seorang guru, seorang cikgu. Of course, akan ada pelajar yang masuk kelas je, dia macam buat dono je, dia seakan-akan tak respect kita. So, apa nak buat? Ha, apa nak buat? Apakah cadangan Cikgu Azra? Okey, apakah cadangan Cikgu Azra? Ramai dalam kalangan guru, terutamanya mereka yang baru, mungkin mati kutu juga mikirkan apa perkara yang perlu dilakukan. Alright? Dan saya ingin sharekan pada hari ini macam mana kita nak tarik pelajar kita, nak tawan pelajar kita, terutamanya mereka yang dalam PDPR. Saya bukan cerita tentang persediaan, saya cerita, okey, sekarang ni 3, 2, 1, live. Tak kisahlah Google Meet ke, ataupun Skype ke, Telegram ke, right?
Ada juga tanya, Telegram macam mana nak buat PDPR Telegram? Boleh cikgu. Ya, boleh. Tak apa. Itu kita tak bincang lagi. Kita bincang kemudian. So, apa nak buat? Tuan-tuan dan puan-puan. Apa kata tuan-tuan puan mulakan macam ni? Okey, apabila dah bagi salam, apabila dah semalam kita dah kongsi dia, okey, bantu saya. Okey, bagi siapa yang belum menonton macam mana kita nak bantu saya tu, boleh tengok kita punya live semalam ya, live semalam masih ada di page kita. Alright, so kepada anda mungkin seorang guru baru ataupun mungkin juga tuan-tuan dan puan-puan bukan sebagai seorang guru tetapi ada audien yang jenis remaja, faham-faham je lah nakal dia lain macam. So apa nak buat? Okey, tuan-tuan dan puan, apa yang saya buat? Okey, apa yang saya buat? Sebagai permulaan saya akan suruh dia, okey, sebelum kita mulakan kelas, saya nak anda tulis ini. Sediakan pen dan pensel ataupun tulis dalam buku. Kalau nak guna buku lah, ya, tulis buku catatan. Okey. Right? Dah standby. Dah sedia ke belum? Kita tengok dia tak respon kan? Tak respon kan? Okey. Ya, apa yang saya buat? Stop. Stop. Angkat tangan sikit. Stop. Apa perasaan anda apabila saya kata stop? Anda terkejut sekejap. Kenapa cikgu ni? Kenapa cikgu ni? Itu cara yang mudah lah ya untuk menarik perhatian supaya mereka memberi tumpuan kepada kita. Stop. Okey. Alright, semua sekali pelajar. Dengar sini, saya tengok ada yang tak respon, ada yang ni. Right, pandang saya, pandang saya. Stop. Kaedah yang paling mudah, saya tak suka bagi benda-benda yang complicated, nak kena ada PhD ke apa, tak perlu. Okey. Semudah stop, dengar cikgu cakap dan salin apa cikgu nak cakap. Dah sediakan kertas, dah ada pen. Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan, interaksi seperti ini, okey, interaksi seperti ini dikenali sebagai konteks. Alright? Yang tuan-tuan dan puan-puan sebagai guru, sebagai pensyarah, sebagai ibu bapa, mungkin ada kalangan tuan-tuan puan-puan sebagai ibu bapa, apa saja benda yang kita nak share ataupun kita nak ajar pada hari itu dikenali sebagai konten, kandungan. Tapi yang lebih penting ialah konteks. Macam mana kita nak dapatkan perhatian dia, apa yang perlu kita lakukan supaya dia stay alert, okay? Supaya dia tak boring, tak mengantuk, apa yang perlu kita lakukan. Sebab itulah dalam spontan Cikgu Azra sampai bila ni, apa yang kita akan share ialah lebih kepada konteks. Okay? Lebih kepada konteks. Seperti tadi, stop. Dengar apa cikgu nak cakap. Stop. Dengar apa cikgu nak cakap. Okay, salin dahulu. Okay, semua sekali salin. Ini kita boleh gunakan 5 minit sebelum kita memulakan kelas. Sebab apa? Amat penting. Kita nak deliver sesuatu yang agak berat. Okay? Berat maksudnya ialah benda nak belajar, tambah-tambah dengan menggunakan medium PDPR sekarang ini. Okay? So, macam mana kita nak tarik perhatian dia supaya dia stay alert dengan kita? So, mulakan dengan stop. Dengar apa cikgu nak cakap. Okay. So, itu saya bagi dua lah. Yang pertama tadi stop. Yang kedua ialah, okay, salin apa yang cikgu nak cakap ini sebagai permulaan. Kita belum masuk lagi. Kita belum nak belajar lagi. Okay. Tetapi, elok cikgu mulakan tentang, kita boleh bagi dalam bentuk motivasi. Kita boleh beri dalam kata-kata semangat. Ataupun dia sebahagian daripada dikenali sebagai induksi lah ya, sebahagian. Cuma sebelum kita nak deliver objektif, sebelum kita nak deliver sesuatu perkara yang baru, okey, mulakan dengan stop. Stop lagi. Okey, so cikgu nak anda tulis. Okey, alright. So apabila kita minta pelajar tulis, apa dia buat? Okey,
dia akan cari pen, dia akan cari kertas, whatever benda dia nak tulis. Terutamanya pelajar yang memang saya hashtag dia sebagai aku budak kelas hujung. Ha. Nak ambil perhatian mereka bukannya mudah, terutamanya dalam PDPR ini. Sebab itulah konteks amat penting bagi seorang guru, bagi seorang ibu bapa ataupun mungkin dalam kalangan anda sebagai seorang pensyarah. Walaupun pensyarah ataupun wa'imah guru di SBP sekalipun. Right? Okay, pelajar kita ni perlukan perhatian. Jadi kita beri perhatian pada mereka. Macam mana beri perhatian pada mereka? Pastikan mereka memberi perhatian pada kita. Macam mana kita nak buat? Yang tadi saya buat. Stop. Alright? So, tulis sini. Tulis. Mungkin tuan-tuan pun nak cari pen. Apa nak tulis ni? Sebenarnya saya bagi demo kepada pelajar-pelajar kita. Okey. Sebagai contoh. Right? Baik. Tulis nama. Tulis nama. Tulis tingkatan. Okey. Baik. Apakah satu perkara yang baik yang kamu nak lakukan hari ini? So, tulis. Okey. Hari ini. Saya. Tulis nama masing-masing. Okey. Akan. Tak kisah. Okey. Contoh yang saya berikan tadi ialah perhatian yang perlu kita berikan. Yang pertama sekali, stop tadi. Yang kedua ialah apabila dia mula menulis, apabila dia mula menulis, dia dah pun memberi perhatian pada kita. Dan dia nanti-nanti apa yang kita nak cakap supaya dia tulis. Jadi, tuan-tuan dan puan, itulah tips kita pada hari ini. Semoga bermanfaat terutamanya kepada anda sebagai seorang guru. Guru yang muda, guru yang tak berapa muda sangat. Guru yang bakal guru, okey, dan juga mungkin tak ada idea ini macam mana aku nak ajar ni kelas hujung ni ada. Relax dah cikgu. Mereka juga adalah macam kita juga dulu. Alright, so itu saja tips kita pada hari ini. Semoga ia bermanfaat. Tuan-tuan dan puan-puan, jika tuan-tuan dan puan suka dengan video ini, pastikan tuan-tuan like. Like. Yang kedua, kalau ada sebarang mungkin pertanyaan, tentang kalau ada perangai pelajar macam mana nak buat. Saya suka interaksi seperti ini. Dan insyaAllah kita akan kongsi apa nak buat berdasarkan pengalaman. Kalau tak pengalaman pun, saya akan tanya cikgu-cikgu yang lebih senior macam mana nak buat supaya kita dapat share. Dan yang ketiga, jika tuan-tuan dan puan dapati video ini bermanfaat terutamanya kepada guru-guru muda, guru-guru wanita, yang selalunya kena bully oleh pelajar-pelajar kita. Apa kata tuan-tuan dan puan share video ini supaya mereka juga dapat manfaat. Alright? So, jangan lupa, kita masih lagi buka tawaran untuk dapatkan buku secara percuma, e-book 7 rahsia bagaimana menawan hati anak murid yang paling brutal. Kita bongkarkan Right? So, pastikan anda check di ruang pin di atas itu untuk dapatkan buku secara percuma tersebut. Dan hari ini semalam kita telah pun ubah dengan wajah baru buku percuma tersebut. Alright, so kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.